Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu hudah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada qadiyah ataupun ayat penyata. Kita dah habis tadi ayat penyata hamliyah kan. Kemudian kita masuk yang kedua iaitu ayat penyata syartiyah kan. Ayat syartiyah ni maksudnya kita buat macam style cause and effect kan. Ada jika maka kan. Okey. Yang pertama kita dah masuk muttasilah ya. Yang kedua pula kita masuk al-munfasilah. Munfasilah ni apa dia? Munfasilah ni kita ayat dia macam ni. Kita tengok ayat dia dulu. Ayat dia macam ni, dia berbunyi baju itu merah atau hijau. Dia buat macam tu. Dia buat macam kita kata macam mana sendiri? Dia bahagi, dia ada pembahagian ke? Dia cuba bahagi-bahagikan. Pilihan-pilihan ada dua perkara. Kemudian dia kata lagi contohnya baju itu merah atau bukan merah. Okey, pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga dia kata baju itu bukan merah atau bukan hijau. Apa beza penyata-penyata kat atas ni? Mujibah salibah. Kita ada penyata munfasilah ni. Maksud munfasilah ni adalah apa? Kita kata dia pisahkan antara probability yang kita kata yang kita ada, yang selalunya faham dia itulah kan, faham mudah itu. Kita kata yang ni yang pertama, probability yang pertama. Ni probability yang kedua, ni probability yang ketiga. Ada nampak beza tak dekat ketiga-tiga jenis ayat ni? Dia ada beza. Tak ada beza? Yang tiga-tiga tu tak pasti. Tiga-tiga tu tak ada kepastian. Pernyataan dia tak pasti. Kita kata kalau kita kadang-kadang bahasa Melayu sebut baju itu sama ada kan, sama ada. Tapi ni bahasa baku kan? Baju itu sama ada bahasa baku kan? Boleh jadi bahasa baku kan? Saya tambah saya nak bagi salah. Okey, ada beza tak ada beza? Kalau kita kata baju itu merah ataupun hijau, boleh tak kita kata probability, kita kata penyata ni baju itu merah atau hijau, boleh ke kita gabungkan merah dan satu hijau dalam satu masa? Merah kan? Hijau. Okey, yang kedua pula. Baju itu merah atau bukan merah? Boleh gabung tak? Kedua-dua tu. Merah dengan bukan merah dalam satu masa? Tak boleh tak sama ada merah ataupun bukan merah? Kemudian yang ketiga, kita kata baju itu bukan merah atau bukan hijau. Boleh gabung sekali tak? Kenapa boleh? Baju itu bukan hijau, warna kuning. Ya kan? Itu bukan merah atau bukan, ya betul dulu boleh sekali kan? Cuma kita tengok ni, kita dah faham kan? Pertama kita tengok dari sudut boleh gabung sekali tak? Kan? Okey. Yang pertama pula kita patah balik. Baju itu merah, baju itu sama ada merah atau hijau. Boleh kita buang dua-dua tak? Maksudnya baju itu bukan merah ataupun bukan hijau. Boleh tak kita buat macam tu? Merah atau hijau, dua aja yang ada kan? Betul ke? Boleh tak? Boleh kebarangkalian tak? Baju itu bukan merah juga bukan hijau. Boleh tak kebarangkalian? Boleh. Tadi kata dia
tak boleh warna kuning. Yang nombor tiga, yang satu tadi. Macam mana ni? Okey, kita kata sekali lagi. Ayat menyata dia kata baju itu sama ada merah ataupun hijau, kan? Atau baju itu sama ada merah ataupun hijau, kan? Nak gabung tak boleh. Mesti kita kata apa? Sama ada apa? Salah satu, kan? Tapi kalau kita buang dua-dua, kebarangkalian akal boleh tak? Maksudnya kita buang baju tu boleh jadi bukan daripada dua warna ni. Sebab dia dah ada Pilihan. pilihan sesuai. Tak, mesti. Sebab kita main akal ni daripada yang lagi luas. Maksudnya kebarangkalian warna banyak, kan? Bukan semesti dua. Dia main macam tu. Sekali lagi, kebarangkalian warna ni akal ni dia lagi apa? Lagi luas. Kan? Kita kata kalau kita nafikan merah dan juga hijau ni pun boleh. Kalau kita apa? Warna ungu. Boleh ke jadi warna lain? Kan? Tapi kalau gabung sekali tak boleh. Okey, boleh? Jadi ayat menyata kedua. Baju itu merah atau bukan merah? Kalau macam ni kita nak gabung boleh tak? Merah dan juga bukan merah dalam satu masa. Tak boleh? Kalau kita nak angkat dua-dua, boleh tak? Nak buang dua-dua? Tak boleh juga. Sebab kalau kita kata bukan merah, kan? Kita kata bukan merah, maksudnya probability dia lebih umum. Tak nampak ni? Nampak? Probability dia lagi umum. Merah bukan merah, kan? Termasuk bukan merah tu apa? Warna-warna lain. Kalau kita kata statement baju itu merah atau bukan merah, maksudnya apa? Maksudnya kita mesti pilih salah satu. Tak boleh apa? Tak boleh kita buang dua-dua. Tapi kalau kita kata merah atau hijau, kita apa? Kita boleh buang dua-dua, kan? Boleh buang dua-dua, tapi tak boleh gabung. Boleh, kan? Dapat faham? Nampak? Saja main ni. Nampak? Okey, yang kedua. Baju itu bukan merah atau bukan hijau. Boleh gabung, tapi tak boleh buang dua-dua. Sebab apa? Bukan hijau tu dia mewakili warna lain. Bukan merah mewakili warna lain. Dapat tak? Kena ingat yang ni. Saja. Satu yang Thomson yang kata ni. Mani'u jam'in wa khulu. Okey. Okey. Jadi kita kata yang pertama ni diistilahkan oleh ulama mantiq dipanggil sebagai mani'u al-jam'i. Apa maksud mani'u al-jam'i? Maksud mani'u al-jam'i adalah apa? Mustahil untuk apa? Untuk merah dan hijau tu duduk sekali. Boleh? Tapi adakah mustahil untuk apa? Untuk kita nafikan merah dan juga hijau tu? Dengan kita letak warna lain? Tak mustahil. Jadi yang pertama ni, statement yang pertama dipanggil sebagai qadiyah syartiyah munfasilah mani'u jam'in. Boleh? Dia main ni. Okey. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai mani'u al-jam'i wal khulu. Yang kedua ni, maksudnya statement baju itu merah atau bukan merah, dia tak boleh gabung sekali dalam satu masa, kan? Kan? Baju itu merah ataupun bukan merah, dia tak boleh gabung sekali dalam satu masa. Dan dalam satu, kita tak boleh nafi dua-dua juga. Kena pilih salah satu. Tak ada choice. Ini dipanggil sebagai mani'atu jam'in wa khulu. Yang ketiga dipanggil sebagai mani'u al-khulu. Mani'u khulu ni apa? Kita boleh isbat dua-dua, tapi apa? Tapi kita tak boleh buang dua-dua. Macam mana tu? Mani'u jam'i. Mani'ul jam'i ni maksudnya kita boleh gabung, kita tak boleh gabung. Mani' ni tidak boleh.
Manik ni tidak maksud tidak boleh. Jam'i gabung sahaja. Kan dalam ni kita kata baju itu merah atau hijau. Dalam kebarangkalian kita kata okey, baju itu merah atau hijau, maksudnya kita tak boleh gabung sekali saja. Kan? Boleh ke merah dan hijau dalam satu masa? Tak boleh. Tapi boleh ke kita kata kita nafikan dua-dua, merah ataupun hijau? Kita nafikan baju itu bukan merah, bukan hijau. Kita kata apa? Kuning. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kita yang penyata ni kan, baju itu merah ataupun hijau. Yang ni memang kita kena apa? Yang ni memang kita boleh buang dua-dua. Cuma kita tak boleh gabung je. Kalau yang macam statement yang jenis macam dua ni, statement dua, kita mesti kena pilih satu-satu, salah satu. Dia tak boleh gabung dan tak boleh buang dua-dua. Statement yang berbentuk nombor 2 ni, mani'u jam'in wa khulu ni, maksudnya mesti kita pilih apa? Salah satu. Dan yang ketiga, mani'ul khulu, baju itu bukan merah atau bukan hijau. Kita kata apa? Kita tak boleh buang dua-dua, tapi kita boleh gabung. Kenapa akal kita boleh fikir macam tu? Cepat. Dia macam ni. Kita masuk pada satu perkara. Dia panggil yang ni merah ni adalah warna kan? Hijau ni adalah warna. Dia panggil sebagai khusus. Warna-warna umum. Bila kita sebut apa? Warna umum. Betul tak? Bila kita sebut merah, khusus. Okey. Boleh faham? Adakah saya bercontoh adakah saya menafikan merah? Saya menafikan keseluruhan warna? Tak kan? Tapi kalau saya menafikan warna, saya menafikan merah tak? Nafikan merah kan? Dapat tak? Itu yang pusing dia. Kita kata macam ni, baju itu merah, khusus kan? Atau hijau, khusus kan? Kalau kita menafikan dua benda yang khusus, kan? Merah dan juga hijau, adakah masih terbaki warna-warna yang lain? Ada lagi? Itu je. Faham tak? Boleh nampak? Nampaklah? Okey, boleh. Yang kedua, kenapa mesti kita tak boleh buat, kenapa mesti kita buat pilihan yang nombor 2? Merah khusus. Bukan merah khusus ke umum? Umum kan? Bukan merah apa? Umum. Kan? Maksudnya kita mesti pilih salah satu. Sama ada khususkan ataupun umumkan. Kalau kita nafi dua-dua, tak boleh. Boleh tak? Nafi dua-dua, tak boleh. Mesti pilih salah satu. Nak umumkan ke ataupun nak khususkan? Boleh? Sekali lagi? Okey. Okey. Yang kedua, bukan merah, umum ke khusus? Umum. Bukan hijau, umum. Kalau kita kita isbatkan dua-dua umum, maksudnya kita akan kata baju itu warna atau berwarna. Boleh gabung mana dulu? Kan? Warna, memang warna umum. Kita tak tentukan mana-mana. Kan? Boleh nampak? Subset tu lah. Dia betul-betul sampai di sini. Kan? Boleh nampak? Jadi kita kata apa? Kita tak ada masalah. Ni kena ingat ni. Sebab nanti dia panggil apa? Nak pakai nanti.
Dia pening kan? Kalau yang pertama kan, baju tu merah atau hijau. Tapi sebenarnya baju tu kuning kan. Aha. Jadi kita boleh buang dua-dua. Buang dulu. Maksudnya penyertaan tu salah lah. Penyataan tu dia tak salah, betul. Salam. Sila. Penyataan tu penyataan tu betul. Tak salah, penyataan tu betul. Tapi dia mengehadkan warna untuk dipilih sama ada merah atau hijau sahaja. Aha. Adakah ianya diterima juga sebabnya kan kita kata qadaya tu boleh jadi benar atau salah kan. Aha. So kita terima juga ataupun kita kena adjust contoh ni jadi baju itu mungkin merah atau hijau. Okey, saya faham. Okey. Kira kita kata bahawa penyata tu memang apa? Kita boleh buat dua tadi kan? Ataupun contoh ni kita boleh adjust jadi baju itu mungkin merah atau hijau. So macam mana? Betul, mungkin lah. Saya lupa tambah mungkin. Tambah mungkin. Probability. Tambah mungkin merah atau hijau. Dah tu pening tu menyata. Kenapa dia tak faham? Betul. Mungkin. Terima kasih bro. Sini. Mungkin Lepas tu dia kata sama ada ke mungkin. Mungkin. Pilihan. Tapi sebenarnya sebab dia bukan masalah pemilihan ni, dia masalah akal kita menentukan ayat tu, analisis ayat. Bagaimana akal kita menganalisis ayat? Sebenarnya masuk kepada tu. Kita bukan masuknya kepada apa yang ayat tu sendiri. Bagaimana akal kita menggambarkan perkataan-perkataan yang dalam ayat tu. Kan? Antara umum dengan khusus ke? Umum dengan umum ke? Khusus dengan khusus. Dia nak main tu. Dalam mati, kita tak akan pakai benda ni. Kita akan pakai yang ni je. Dua je. Ini dipanggil dalam istilah mati dipanggil qasru al-haqiqi. Qasru al-haqiqi. Sebab apa? Sebab kita hadkan probability kepada dua je. Memang tak ada lagi. Had probability kepada apa? Dua je. Sebab dalam berhujah, kalau kita nak berhujah, kan? Nak berhujah, kalau probability lebih daripada dua, kita takkan menang. Betul tak? Takkan menang. Kita kata, kenapa kamu tak jadi pilot dan juga doktor? Kan? Kita kata, kenapa kamu tak jadi pilot dan juga doktor? Apa salah kalau saya jadi accountant? Kalau orang-orang ni, orang jawab balik, apa salah aku jadi accountant? Kan? Apa salah? Kan? Jadi kita kata kita takkan menang, dia boleh lari. Dapat? Kalau kita kata, kenapa kamu tak jadi pilot? Kenapa kamu jadi pilot? Kenapa apa? Kita kata, kenapa kamu jadi pilot ataupun tak bekerja? Dia tak bekerja. Apa dia ayat boleh? Masuk ke sini. Apa contoh? Allah. Tahu tak? Faham dulu kan tu? Kita dah sampai. Tadi kalau saya ingat, saya pergi. Sebab yang ni yang dia akan pakai ni. Sebab dia memang khususkan penghujahan tu kepada ni. Kalau tak ingat berhujah, memang kita apa? Kita akan buat cara macam mana pun untuk apa? Untuk jadi macam ni. Maksudnya untuk kita hadkan kita punya probability kepada ya ataupun tidak. Tak ada tengah-tengah. Itu cara berhujah lah. Mesti kita pakai apa? Yang kedua saja. Boleh. Sisa lain. Mani jami' wal khulu. Mani jam'i wal khulu. Mani wal jami'. Khulu. Ingat khaluat. Ingat khaluat. Mani jam'i ingatlah. Jam'i, jamak dan khaluat. Macam tu. Boleh? Settle. Kita baca matan dia kata. Ajak kita baca ni. Okay. Wa inna 'ala at-ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyyatun wa tanqasim aidan ila syartiyyatin muttasilah wa misluha syartiyyatun munfasilah juz'ahuma muqaddamun wa tali
amma bayanu zatil ittisali ma aujabat talazumal juz'aini wa zatul infisali duna maini ma aujabat tanafuran bainahuma aqsamuha salasatun fatu'lama mani'u jam'in aw khuluwin aw huma wa huwa al-haqiqiyul akhassu fa'lama. Dia bab kata mana jam'i aw khulu tadi kan? Itu. Dia sebut itu je lah. Okey, kita masuk bab yang seterusnya bernama tanaqud. Tanaqud ni apa pula? Oh, tanaqud. Kita dah settle berkenaan dengan qadiyah, penyataan, jenis-jenis penyataan. Pertama, sekali saya ulang. Pertama, penyataan tu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama apa? Hamliyah, yang kedua syartiyah. Okey kan? Kemudian hamliyah kita bahagi kepada 4. Kita masuk kepada 4 terus. Pertama apa? Kulliyah, yang kedua juz'iyah, yang ketiga syakhsiyah dengan muhmalah. Okey. Apa contoh kulliyah? Semua orang pergi macam itulah kan. Kalau juz'iyah sebahagian orang ni, kalau muhmalah pelajar-pelajar kan, kita tak sebut semua ataupun sebahagian. Kalau syakhsiyah saya bagi ataupun apa lagi? Dia kita merujuk pada seorang kan, merujuk pada seorang. Okey. Kemudian kita dah bahagi kepada berapa? 8 kan. Bawa ke semua tu iaitu apa? Kulliyah ada salibah, mujabah. Juz'iyah ada mujabah, salibah kan. Dan kita apa? Kita semua tu ada berapa? 8 kan semua. Yang kita buang apa? Muhmalah dengan syakhsiyah. Sebab apa? Syakhsiyah sama dengan kulliyah. Muhmalah sama dengan juz'iyah. Okey, settle. Jadi yang tinggal rumus yang kena ingat tu lah, yang saya tu simbol tu. Okey, kemudian kita masuk kepada apa? Syartiyah kan. Syartiyah ada berapa jenis? 2. Pertama, muttasilah, satu lagi munfasilah. Kalau muttasilah yang kita kata jika maka kan. Jika maka. Kalau apa munfasilah, baju itu ingat, baju itu sama ada ataupun apa? Mungkin biru atau hijau, kan? Boleh. Itu ingat contoh je nanti insya-Allah. Ingat contoh je. Lepas tu kita bahagikan munfasilah kepada berapa? 3. Pertama apa? Mani'u jam'in, yang kedua mani'u jam'in wa khulu, yang ketiga mani'u khuluwin. Ingat baju, ingat contoh baju tu. Boleh contoh baju dan juga warna. Settle. Sekarang kita nak masuk berkenaan dengan hujjiyah. Kita nak masuk dah berkaitan dengan isu penghujahan. Isu penghujahan ni pening juga ni. Tapi jangan risaulah, kita ambil yang basic sebagaimana disebut di Tuan Matan. Kita tak masuk dalam sangat. Okey, dalam kita dah belajar di ayat-ayat penyata. Contoh-contoh ayat penyata tadi kita dah kena ingat. Kemudian kita kata kita dah masuk sekali masuk ahkam hujjah. Hujjah ni bila kita nak berhujjah dengan orang. Kita nak lawan orang jahat ke baik. Kita nak lawan orang tu kita macam baik kan. Okey, hujjah ni ada 2 jenis. Pertama mubashir. Yang ketiga ghair mubashir. Mubashir ni apa? Direct. Yang ghair mubashir apa? Indirect. Dalam bab tu kita dalam kita akan mengaji dalam bab tasdik ni, bahagian tasdik ni. Kalau yang indirect ni ataupun direct, yang direct ni kita akan mengaji yang pertama tanaqud. Yang kedua al-aqsu. Pertama apa? Tanaqud. Tanaqud ni apa? Pertentangan. Yang kedua dipanggil sebagai al-aqsu. Apa dia? Penukaran kot lah. Akas Melayu apa? Pemutaran. Pemutaran. Ini kita akan belajar lah dalam arti.
Hujah. Boleh Kalau hujah ghair mubashir, kita akan masuk dipanggil sebagai al-qiyas. Al-qiyas ni dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai didaksi kan. Melayu pun didaksi. Kalau yang kedua dia panggil sebagai al-istiqra'. So apa? Induksi. Istiqra' induksi. Okey, boleh? Yang ni yang dia panggil sebagai indirect method. Tapi dalam mantik qadim kita tak ambil ni. Istiqra' kita tak masuk. Yang ni khusus kepada mantik hadis. Istiqra'. Sebagaimana yang kita belajar dalam sains tu. Kita bagi apa pemerhatian, lepas tu pemerhatian kita bagi hipotesis. Bagi hipotesis kita bagi inferen kita bagi. Kan ingat tak yang sains tu? Kan? Yang medik tahu lah. Itu dia yang medik mesti kita pakai apa kaedah apa istiqra'. Yang medik. Ada apa dia bagi sebagai induksi. Boleh? Settle? Kita masuk yang pertama. Tanaqud. Tanaqud. Tanaqud ni benda apa? Settle eh? Tanaqud. Apa ni tanaqud ni? Bertentang antara satu sama lain. Maksudnya kita biasa cakap dekat kawan kita. Hang ni banyak cakap. Maksudnya cakap apa dia? Bertentang semua. Sak cakap ni. Sak cakap macam tu. Kan ada biasa kita cakap kawan kita. Macam tu kan? Hang cakap ni tak cukup bikin. Kata lebih baling. Lebih baling kan? Jadi kita kata apa? Cakap tu dipanggil sebagai pertentangan. Jadi dia kata Aristotle ni dia bagi satu kaedah. Dia bagi satu kaedah. Kena ingat kaedah ni untuk kita kenal pasti pertentangan dalam ayat-ayat penyata. Kaedah dia apa dia? Tak kita baca. Tanaqudun khulfu qadiyataini fi kayfin wa sidq wahidin amruku fi. Fa in takun syakhsiyatan wa muhmalah fa naqduha bil kayfi an tubadila. Kita apa? Kata tuan pengarang, tanaqud ni terjemahan dia apa dia? Kita apa? Kita tukarkan kan? Apa dia? Kaif dia. Kita tukarkan apa? Kaif. Kaif ni apa dia? Salibah ataupun juz'iyah. Negatif ataupun positif. Mujabah. Kita tukarkan kalimat apa? Daripada ayat tu, daripada penyata apa? Yang positif kepada negatif. Negatif kepada positif. Boleh? Dan kita tukarkan kaif. Kaif pula. Kam. Kam ni apa dia? Kita tukarkan daripada apa? Kulliyah. Kan? Daripada apa? Kulliyah kepada juz'iyah. Kan? Kan tadi kita dah belajar dah penyata kan? Ada yang kulli, ada yang juz'i. Ada yang salibah, ada yang mujabah. Kan? Kita belajar tu. Kemudian implikasi kita tukarkan kaif dan juga tukarkan kam ni. Kam. Kalau macam bahasa Melayu, apa dia? Yang mujabah ni. Kulli juz'i ni lebih kuantiti kan? Yang ni dia panggil sebagai kualiti. Boleh? Yang mana dia akan bawa kepada apa? Kita hanya mampu membenarkan apa? Salah satu daripada statement dia. Boleh? Salah satu daripada apa? Penyataan ni. Okey, contohnya macam mana? Saya bagi contoh tu. Contohnya, kita kata perkataan semua pelajar apa? Dari kelas A handsome.
Boleh? Tak faham Okay. Yang ni dipanggil kenyataan asal. Kita tengok macam mana kaedah yang diletakkan oleh Aristotle berdasarkan yang disebut kat tadi. Untuk apa? Untuk kita nak cari apa? Nak cari pertentangan bagi penyataan ni. Kaedahnya macam mana? Aristotle kata kalaulah ayat penyataan ini ayat penyataan berbentuk apa ni? Cuba kita tentukan ayat penyataan apa ni? Kuli ke juz'i? Kuli. So apa kuli? Semua. Kemudian salibah ke? Mujabah. Jadi kita buat simbol. Simbol dia macam mana? Kaf, mim kan? Aristotle dia kata kalaulah nak bagi ayat ni bertentang, nak bina ayat yang bertentang ni, melawan kan? Macam mana? Dia kata kita kena tukarkan juz'i daripada kuli kepada juz'i dan mujabah kepada salibah. Macam mana kita nak buat ayat dia? Juz'i macam mana? Sebahagian pelajar dari kelas A tidak kan? Handsome. Ni dia panggil sebagai teknik buat apa? Ayat pertentangan. Selalunya kita bukan nak buat ayat pertentangan ni, tapi kita nak detect selalunya kalau kita nak berhujah. Kita akan detect dengan apa? Dengan orang tu bercakap tu. Kita tengok dia cakap macam mana? Kerajaan dah bagi subsidi sepanjang tahun. Sepanjang tahun ataupun keseluruhan tahun. Bagi contoh kan, ayat kan? Boleh? Lepas tu kita nak lawan balik macam mana? Pada September 1 pada September tahun ini telah ditarik balik subsidi. Maka dia lawan apa penyataan tadi. Boleh tak? Lawan tak? Kan? Kita ambil salah satu juzuk dan kita nafikan benda tu. Macam ni lah. Ini kita apa? Lawan tak? Betul tak? Ini kaedah yang diletakkan oleh Aristotle. Jadi Aristotle dia kata, kalaulah penyataan yang kita sebut 4 penyataan tu, maka bagaimana nak buat apa? Nak buat dia punya apa? Pertentangan, ayat pertentangan dia. Kaedah dia macam ni. Situ kan? Okey. Kita susun macam ni. Pertama dipanggil sebagai ayat yang pertama dipanggil apa? Kuli mujabah kan? Ayat yang bentuk apa? Kesemua dan juga positif. Kemudian kita kata apa? Kuli salibah. Boleh? Kita tulis bawah pula. Juz'i mujabah. Satu lagi. Juz'i salibah. Kalau nak buat ayat yang bertentang antara satu sama lain, buat macam ni. Dia akan lawan antara satu sama lain. Itu je. Dia akan lawan antara satu sama lain. Okay, jadi kalau kita bagi tadi kuli mujabah, ayat tadi kan kuli mujabah, semua pelajar apa? Pelajar apa? Handsome. Pelajar daripada kelas A handsome. Lawan dia juz'i salibah. Juz'i salibah macam mana? Sebahagian pelajar tu tidak handsome. Kalau kita tengok penyata tu kuliah salibah. Kuliah salibah apa benda? Negatif yang semua. Contoh kita apa? Semua pelajar dalam kelas A tidak handsome, kan? Semua pelajar dari kelas A tidak handsome. Lawan bagi apa? Bagi ayat tu apa? Sebahagian pelajar itu handsome. Itulah dia punya kaedah dia. Nanti bila kita dah sampai dalam satu perkara, dia yang saya buat 4 petak ni dipanggil sebagai segi 4 Aristotle. Nanti kita katakanlah yang ni dipanggil sebagai dukhul tadakhul. Yang ni dipanggil sebagai dukhul tatatat. Itu kita akan terang nanti.
Yang sekali ingat yang kaedah tu je. Bahawa kita nak buat ayat pertentangan mesti apa? Mesti kulli mujabah lawan dia apa? Juz'iyah salibah. Kalau kulliyah salibah lawan dia juz'iyah mujabah. Okey, juz'iyah mujabah lawan dia kulliyah salibah. Itu lah. Ini ayat dia. Ingat itu rumus dia. Dia boleh praktik lah dalam rumah. Kan? Kat kedai. Gaduh. Han cakap berdasarkan ada skuter je dia. Han cakap memang ni apa? Bertentang antara satu sama lain lah. Kan? Cakap terus berfikir. Contohlah kan. Nanti tak ada kedai jual orang kat kita. Sebab nanti ada dalam Quran pun kita akan pakai ni. Ada benda pakai ni. Kita akan ada belajar dalam tafsir tu. Kita akan letakkan juga ada benda-benda yang Allah berhujah dengan orang Yahudi ni dengan cara qanun tanaqud. Kaedah berfikir tanaqud. Boleh ingat sifir tu. Kena contohi tak ada kan? Settle lah. Ingat sifir tu je. Sekarang kita masuk kepada bab yang seterusnya, al-akas. Akas ni macam mana pula? Kita lihat tak? Kita baca lah kan? Okay. Faslun fi tanaqud. Fasal menyatakan tanaqud. Tanaqudu khulfu qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amruku fi. Ya, tanaqud itu adalah pertentangan antara dua penyataan pada sudut kaif, kan? Kaif. Yang satu mujab, yang satu lagi salib. Kan? Mujab apa positif, salib apa negatif. Wal sidqu wahidin amruku fi, maka mesti kita pilih salah satu. Tak boleh apa? Tak boleh pilih dua-dua. Mesti apa? Pilih salah satu. Kita kata yang salah satu itu mesti apa? Mesti betul, salah satu lagi mesti salah. Boleh tak boleh kita kata dua-dua betul. Kan? Tak boleh. Mesti kita pilih salah satu. Kita kata yang pertama betul ke ataupun yang kedua yang betul. Okey, boleh? Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kayfi an tubaddilah. Dia kata kalaulah ayat tu berbentuk apa? Syakhsiyah. Ayat syakhsiyah macam mana? Saya apa? Pergi ke kedai kan? Au muhmalah. Muhmalah macam mana? Pelajar-pelajar bagi hadiah ke kelas kan? Itu apa? Kaidiyah muhmalah. Macam mana kita nak naqdu dia? Kita nak apa? Kita nak bertentang, nak bina ayat yang bertentang dengan dia. Macam mana? Fanaqduha bil kaifi, maka mesti kita tukarkan dengan apa? Kaif. Kita tukarkan kaif tu apa? Mujabah dengan salibah. Kalau dia tu salib, kita jadikan dia tu mujabah. Kalau dia tu mujabah, kita jadikan dia tu salibah. Okey. Antubadilah. Wa in takun mahsuratan bisuri. Kemudian dia kata jikalau ayat tu ayat yang punya kuantiti semua ataupun apa? Sebahagian fanqud bididdu surihal mazkuri, maka terbalikkanlah yang kita sebut tadi, yang asalnya dia kulli jadi apa? Juz'i. Juz'i jadi kulli. Situlah. Kemudian dia kata fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Kalau dia kata kalaulah ayat tu mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah yang macam mana? Macam mana mujabah kulliyah? Semua pelajar hadir ke kelas. Lawan dia macam mana? Macam mana kita nak buat ayat bertentang? Naqiduha salibatun juz'iyah. Maka kita nak buat lawan dia mesti juz'iyah salibah kan? Sebahagian pelajar tidak datang ke kelas. Boleh? Itu lawan dia. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Kalaulah ayat tu ayat kulliyah salibah yang negatif, maksudnya macam semua pelajar tidak hadir ke kelas. Lawan dia apa dia? Naqiduha, lawan dia mujabatun juz'iyah. Yang positif. Macam mana tu? Sebahagian pelajar datang ke kelas. Itulah dia punya pembahagian dia. Faslun fi al-aksi al-mustawi. Akas seterusnya. Seterusnya apa? Benda akas. Akas ni apa pula ni akas? Dia lihat ya. Dia pening lah. Dia Nailu.
ingat habis ni? Akan mustawi. Tidur tu. Tidur. Tidur dulu. Proses dulu. Ingat kaf mim, kaf lam, kaf sin. Kaf lam ada kaf lam. Banyak. Ustaz belajar mati betul. Nama lah. Nak bagi betul kepala otak ni. Kat 6 tahun juga. Dah hari. Sebab first dia kita nak kena biasakan istilah dia tu. Nak biasakan istilah kita kena fikir kan. Kena fikir kaf tu ayat dia macam mana. Mim tu ayat dia macam mana. Tu yang lama sikit tu. Kita belajar 2 hari ni power lah. Tapi kita terang ni basic je, memang basic, very basic. Kena ingat je istilah dia tu. Nanti baru kita masuk pada, kalau boleh kita baca syarah ni lah nanti. Syarah Al-Akhdari. Syarah apa? Syarah Syekh Adam Al-Huri. Ini sedap sikit. Syamsiyah memang pening lah. Syamsiyah tu lagi dia buatkan syarat penyata tu. Dia bagi pula 3, 4, 5 syarat penyata mesti ada beberapa syarat dia. Tak payah biar penyata faham-faham dah lah buat penyata. Tapi kalau nak dakik macam Syamsiyah. Tengah-tengah hari je lah.
Okey. Macam mana? Ya, lepas tengok ni untuk buat ni semua Aha. di bawah tajuk kan. Mabni. Yang dalam tu buat ni semua Aha. di bawah tajuk. Kuliah bangsa. Dia mukadimah bagi kuliah khumsah. Kuliah khumsah. Kita kata kenapa disebut tu sebab apa? Kita punya sumber maklumat adalah berdasarkan nafas, nafas ayat perkataan. Okey. Okey. Boleh? Masuk? Dah sintes ke tak? Boleh? Susah benar. Semua macam dah pening. Dah panas? Okey? Boleh? Settle? Okay, kita masuk seterusnya. Sikit, sampai kias, kita stop lah. Kias kita masuk petang. Rehat dulu lah. Yang kedua adalah dipanggil sebagai akas. Yang terbaru pula. Akas ni apa maksud dia? Dia kata akas ni adalah dalam ayat penyata tu, kita nak ubah daripada benda yang subjek kepada predikat, predikat kepada subjek. Dia tukar. Dia saja kepada predikat kepada subjek. Macam mana tu? Kalau contoh saya bagi contoh. Bagi contoh, kita bagi apa? Pelajar kan hadir ke kelas. Okey. Yang mana subjek yang predikat? Belajar. Kan? Subjek yang kan. Okey, yang akas ni dia akan pusing. Dia macam ni, macam mana ayat dia? Yang hadir ke kelas adalah belajar. Ni penyata dia dipanggil sebagai penyata akas. Penyata akas ni macam mana? Kita kata akas ni adalah kita mengubahkan daripada subjek kepada predikat dan juga predikat kepada subjek dengan kita raikan bahawa apa? Bahawa penyata asal ni dipanggil sebagai penyata asal. Yang ni penyata yang diputarkan. Kita raikan antara apa? Penyata asal dengan penyata yang diputarkan ni mesti dua-dua tu apa? Benar, tepat, bersamaan. Kalau kita kata pelajar-pelajar hadir ke kelas, betul tak? Betul. Kalau kita pusing tak? Cuba kita pusing. Yang hadir ke kelas itu, ataupun yang hadir ke kelas adalah pelajar-pelajar. Salah ke? Tak salah kan? Sama kan? Boleh? Sama tak? Okay. Jadi kita kata dua-dua tu apa? Dua-dua tu sama dan juga benar, kan? Ayat yang pertama dengan ayat kedua adalah apa? Sama. Boleh? Okey. Jadi kita kata dalam akas ni ayat-ayat yang kita sebut tu ada 4 juga kan? Kan macam talaqut tu ada berapa jenis ayat? 4. Pertama kulliyah mujabah kan? Okey. Kulliyah, ayat penyata kulliyah mujabah. Kedua kulliyah salibah. Yang ketiga juz'iyah mujabah. Yang keempat juz'iyah salibah. Okey. Dalam teknik Aristotle dia kata, kalaulah dia bagi sebagai penyata tu kulliyah mujabah, yang apa kulliyah mujabah, maka kita nak akas, teknik nak buat akas tu, penyata putaran. Yang penyata yang diputarkan ni. Teknik dia mesti apa? Dia kata mestilah kaf mim menjadi apa? Jim mim. Jim mim apa? Juz'iyah mujabah. Okey, sekarang kita bagi contoh. Kalau kaf sin, dia akan jadi kaf sin juga. Boleh? Kalau juz'iyah mujabah, dia akan jadi juz'iyah mujabah juga. Kalau jim sin, dia tak boleh jadi akas. Tak ada akas. Tak boleh nak putar. Tak boleh nak putar. Kita bagi contoh.
penyata yang berbentuk kaf mim. Kaf mim apa kaf mim? Kulliyah mujabah. Penyata asal berbentuk kulliyah mujabah. Macam mana ayat dia? Semua pelajar hadir ke kelas kan? Okay. Cuba kita putarkan. Kita putarkan. Putarkan subjek kepada predikat. Macam mana subjek kepada predikat tu? Yang hadir ke kelas apa? Adalah semua pelajar-pelajar, contoh. Kan? Betul tak menyata ni? Sama tak menyata atas dengan bawah? Semua pelajar-pelajar hadir ke kelas. Yang hadir ke kelas adalah bukan. Tualik. Jangan begini tu. Semua yang hadir ke kelas adalah pelajar-pelajar. Silap kat ayat tadi. Adalah pelajar-pelajar. Sama tak? Kalau tak sama? Dia ayat yang di atas ayat bawah sama tak? Tak sama. Lain. Kita yang pertama menegaskan yang pertama semua pelajar-pelajar hadir ke kelas kan? Pelajar-pelajar semua datang kelas. Kan? Kalau yang kedua, semua yang hadir ke kelas adalah pelajar-pelajar kan? Adalah pelajar-pelajar. Tak sama. Tak sama. Kita kata tak sama kan? Memang kita tak sama. Sebab dia ada detail lagi. Nanti kita akan belajar yang subjek ni dia panggil kaedah istighraq. Tapi tak payah hafal sifil tu. Hafal sifil tu. Yang penting sekarang ni hafal sifil tu. Dia kata kalau yang betul ni macam mana? Kaedah nak putarkan berdasarkan Aristotle, dia kata mesti kalau kita nak kekalkan kebenaran ataupun dua statement ni menjadi sama, kita kena apa? Kita kena tambah sebahagian. Yang hadir ke kelas adalah pelajar. Maka dua statement ni adalah sama kebenaran. Boleh? Kan tak nampak lagi? Amin. Tak nampak? Apa yang sama? Ha? Apa yang sama antara penyata satu dengan penyata yang diputarkan? Apa yang sama? Okey, kita kata dia sudut kebenaran penyataan tu. Kita kata semua pelajar-pelajar hadir ke kelas kan? Supaya kita bayangkan semua pelajar semua pelajar kan? Kemudian kita kedua kali kata sebahagian yang hadir ke kelas itu adalah pelajar. Sebahagian yang hadir ke kelas itu adalah pelajar-pelajar. Kita cuba bayangkan yang hadir ke kelas tu lagi umum ke lagi mana? Ha? Macam mana? Khususlah sebagian yang ada. Khusus yang semua tuntas pada umum. Yang sebagian itu khusus. Saya nak terang pasal istighraq ni. Nak terang ke tak? Teranglah lebih. Masalah seterusnya, kita kata kita mengaji kuli tu, ada terangi masalah kuli tu. Okay. Bila kita sebut istighraq ni istilah dia panggil sebagai istighraq. Istighraq ni maksudnya meniak. Setiap. Dia macam ni. Kita kata bila kita sebut pelajar-pelajar dalam kelas kan? Pelajar-pelajar dalam kelas.
Kita kata ni kuli ke tak kuli? Kuli. Perkataan kuli ke tak yang dalam ni, dalam yang tasawur? Kuli kan? Maksudnya dia mencakup lebih kurang berapa? 40 orang pelajar. Kan Seman, Ali apa semua ni lah. Boleh? Okey. Bila kita kata semua pelajar-pelajar hadir ke kelas, kita kata apa? Semua pelajar-pelajar hadir ke kelas, kita hukumkan setiap daripada apa? 40 orang ni, Zaid, Ali, Seman, apa semua 40 orang, kesemua hadir ke kelas. Boleh? Settle? Tapi, adakah kita hukumkan juga, dalam masa yang sama, adakah kita hukumkan daripada pernyataan ni, yang hadir ke kelas itu adalah semuanya pelajar-pelajar? Sekali lagi. Kan kita kata penyata ni, kan? Kita ada dua yang penyata. Pertama, pelajar-pelajar hadir ke kelas. Satu lagi, yang kedua, yang hadir ke kelas. Kuli kan? Kuli tak? Sebab dia ada apa? Umum juga. Yang hadir ke kelas, kita cuba bayangkan. Kan? Ada cikgu, ada pelajar, cikgu, ada nazir, kan? Ada apa, jin, macam dah lagi umum. Okey, lagi umum. Okay, nampak? Bila kita kata, contoh kita nak kaitkan dua-dua ni kuli kan? Dua-dua ni kuli. Dalam istilah istighraq ni, apabila kita katakan penyata semua pelajar-pelajar hadir ke kelas, kita kata apa? Semua pelajar-pelajar hadir ke kelas, kita seakan-akan kita kata apa? Yang kuli yang berbentuk pelajar ni, kita hukumkan kesemuanya datang istighraq. Istighraq, semua datang. Ali, Seman, semua datang ke kelas, 40 orang ni. Yang ni, yang ni, kalau kita tempelkan kat sini, ni, kita tempelkan kat sini, dia merangkumi berapa persen? Separuh je. Faham tak? Dia merangkumi apa? Separuh saja. Sebab itu ada lagi guru-guru semua kan. Pelajar-pelajar merangkumi dalam kuli yang hadir ke kelas ini berapa? Separuh saja persen dia. Itu maksud dia, konsep istighraq tu. Faham tak? Sebab tu bila kita nak buat putaran penyata tu, daripada yang hadir ke kelas ni, daripada apa? Predikat menjadi subjek, kita mesti cakap apa? Sebahagian yang hadir ke kelas itu adalah apa? Pelajar-pelajar. Kita nampak lagi? Nampak tak? Dekat Nampak? Ya, betul? Sebab sebenarnya saya tak nak terang yang masalah kuli-kuli tu, sebab saya nak suruh hafal dulu, tapi tak apa. Boleh nampak? Okey. Settle. Yang lain tu hafal je dulu. Berapi semua. Okey. Boleh faham? Okey. Nanti kalau kita baca syarah ni, nanti dia akan terang detail sikit. Kenapa berlaku yang macam tu sifir yang dibuat oleh apa? Aristotle tadi. Yang berdasarkan konun yang sebut ni istighraq. Konun istighraq. Okey, boleh? Okey, yang kedua. Contoh yang kedua, kuli salibah kan? Kuli salibah ayat dia macam mana? Semua pelajar-pelajar kan tidak hadir ke kelas, kan? Semua pelajar-pelajar tidak hadir ke kelas. Macam mana kita nak buat putaran dia balik? Dia punya putaran dia kata mesti kuli salibah juga. Sama. Kita nak putar macam mana? Yang hadir, yang hadir ke kelas. Macam mana sebelah you?
sebahagian yang tak hadir ke kelas adalah pelajar. Tak. Bukan kuli lah. Kuli salibah lah. Semua yang tak hadir ke kelas Semua yang tidak hadir, ke kelas adalah pelajar. yang Tak hadir. tidak hadir kan, adalah pelajar-pelajar. Semua yang tidak hadir ke kelas adalah pelajar-pelajar. Boleh ni. Sama tak? Semua yang tidak hadir ke kelas. Tak. Semua yang sekali lagi. Semelayu punya masalah. Semua pelajar tidak hadir ke kelas. Semua yang hadir, dah ambil yang hadir dulu. Semua yang hadir ke kelas, kita tukar semua yang hadir ni. Pening. Semua yang hadir ke kelas bukan pelajar-pelajar. Semua yang hadir Bukan semua. Ah. Pelajar tidak hadir ke kelas. Bukan semua. Bukan semua yang bukan semua. Bukan semua. Bukan semua tu macam Bukan sebahagian. Bukan semua. Bukan sebahagian. Bukan semua, bukan sebahagian sama. Bukan semua dalam satu bahagian. Kalau bukan tu dekat semua, dia dah kacau kuliah dengan juz'iyah lah. ada yang cara tu. Dia nak kacau mujabat salibah. Semua tidak Kalau yang hadir ke kelas, kalau tak hadir ke kelas, macam mana sekali lagi? kalau yang tak hadir ke kelas, semuanya adalah pelajar. Yang tidak hadir ke kelas. Semua yang hadir ke kelas bukan pelajar. Semua yang Semua yang hadir ke kelas Semua tidak hadir. Kita tak buka. Itu jadi mujabah. sekali lagi, semua apa tadi? Semua yang hadir ke kelas Yang Hadir mujabah. hadir ke kelas bukan kan? bukan pelajar. Ya, ada cikgu je. Semua yang bukan hadir. Betul tak? Semua yang tidak semua yang hadir ke kelas kan? Tak tu jadi mujabah pula. Tak sebab dia ni bukan ni dia salibah lah. Salibah bukan ni. Macam ni lah. Salibah ni. Cuma nak bagi susu ayat Melayu sikit. Macam mana? Kalau kita kata yang tak hadir ke kelas, semuanya adalah pelajar. Boleh tak? Semua yang Tak hadir ke kelas. Bukan. Yang tak hadir ke kelas, semuanya adalah pelajar. saya tulis Arab lah. Sebab saya tulis Arab lah. Sekejap. Kita kata macam ni. Kalau semua pelajar tidak hadir ke kelas, kullu tullabin at-tullabi Hadirun. laisa kullu tullabi